Imam Abu Hasan Asy'ari yang memang kita semua, hampir semua umat Islam dan ulama-ulamanya faham bahawa 1000 tahun ni ramai yang berpegang dengan mazhab Asy'ariyah. Bahkan macam yang doktor beritahu tadi, di kalangan ulama-ulama hadis sendiri begitu ramai, Imam Baihaqi dan lain. Tiba-tiba hari ni keluar satu cerita bahawa Imam Abu Hasan Asy'ari ni sebenarnya bertaubat daripada mazhab yang dia bawa tu dan dia kembali kepada salafiyah. Apa komen doktor sebenarnya? Iya, Abul Hasan Al-Asy'ari, ya kita mungkin sembang sedikit berkenaan dengan riwayat hidup Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Tadi kita udah bincang terlalu dalam sangat, saya bimbang rakan-rakan pun tak sampai lagi. Kami seronok dengar doktor. Puas tu dengar. Tu mungkin kalau nak lebih dalam ada buku saya bincang dalam perkara ni, iaitu hadis sifat dan sebagainya. Bagi siapa yang nak berminat lebih dalam lah. Untuk perbincangan ni mungkin kita kena kembali ke paras yang lebih boleh dicapai oleh semua orang seperti Okey. Berbincang berkenaan dengan Imam Abul Hasan Asy'ari. Siapa dia? Kita mulakan dengan riwayat hidup beliau lah. Beliau adalah Abul Hasan adalah kunyah dia, panggilan dia. Nama dia Ali bin Ismail bin Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdullah bin Musa bin Bilal bin Abi Burdah bin Abi Musa Al-Asy'ari. Jadi nasab dia bersambung hingga Sayyidina sahabat yang terkenal, Abu Musa Al-Asy'ari. Dan Abu Musa Al-Asy'ari berasal dari Yaman. Asy'ariyin itu adalah satu kabilah yang ada di Yaman. Dan Ahlul Yaman ni memang di zaman Nabi dia punya khususan sendiri. Hadis Nabi sebutkan al-iman yamaniyah dan sebagainya kan. Iman itu dari Yaman. Kemudian Nabi pun puji Asy'ariyin secara khas. Betul. Kalangan Asy'ariyin ni ada pujian Rasulullah Nabi pada Asy'ariyin. Dan dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dari Imran bin Husain. Nabi beliau mengatakan bahawa satu hari kami tengah duduk bersama Nabi, lalu datang wafd Bani Tamim, ya kan, utusan dari Bani Tamim untuk menyatakan masuk Islam. Nabi sambut mereka. Nabi mengatakan iqbalul busra ya Bani Tamim, terimalah kabar gembira wahai Bani Tamim. Bani Tamim pun katakan qabilna qad basyartana fa'atina. Dia katakan, Rasulullah, kami terima kabar gembira ni, bagilah something. Bagi kami, maksudnya mereka faham kalau kabar gembira tu berkaitan dengan duit, harta dan lain sebagainya. Pangkat. Ya kan? Ya, Nabi berubah wajah Nabi. Nabi tak sangka orang punya pikiran rendah macam tu kan. Kabar gembira hanya dikaitkan dengan material saja. Tak lama kemudian datang Ahlul Yaman. Kemudian Nabi mengatakan iqbalul busra ya Ahlul Yaman. Izlam yakbalha Banu Tamim. Dia kata Rasulullah, Al-Yaman terima kabar gembira sebab Bani Tamim tadi tak terima. Mereka mengatakan qabilna ya Rasulullah. Kami terima wahai Rasulullah. Ji'naka linatafaqqaha fid din wa linas'alaka an awwali hadzal amr. Dia katakan, Rasulullah, kami sengaja datang memang ingin tafaqquh fid din, nak belajar agama. Dan kami nak tanya berkenaan dengan permulaan alam semesta ni macam mana. Maknanya soalan Ahlul Yaman tu, soalan bukan berkaitan dengan macam mana cara wudu, macam mana nak solat, tapi tanya tentang usuluddin, akidah kan. Mereka nak tahu macam mana alam semesta ni Allah jadikan dan lain sebagainya. Nabi kemudian menjawab, kana Allah wa lam yakun syai'un ghairu wa kana arshuhu 'alal ma' summa khalaqas samawati wal ard wa kataba fi dzikri kulla syai'. Nabi cerita berkenaan dengan pertama hanya ada Allah saja, tak ada yang lain, lalu Allah ciptakan alam semesta dan sebagainya. Ini adalah penjelasan berkenaan dengan asas akidah yang paling asas. Nah, dari sini Imam Ibn Asakir mengatakan bahawa hadis ini memberikan isyarat bahawa perbincangan berkenaan akidah ni
adalah milik Asy'ariyin dan keturunan mereka. Subhanallah. Ya kan, Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari pun katakan macam itu. Ini menunjukkan bahwa hadis ini menunjukkan bahwa perbahasan usuluddin, perbahasan akidah ini menjadi pengkhususan Asy'ariyin sampailah keluar Imam Abul Hasan Al-Asy'ari daripada kalangan tersebut. Insyaallah. Nah, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari tadi kita sudah sebutkan sanad dia bersambung ke Abu Musa Al-Asy'ari. Memang confirm sahabat besar tu, memang itu tak ada khilaf. Confirm daripada Abu Musa Al-Asy'ari dan masuk sebagian daripada fadilah yang disebutkan tadi. Dapat kabar gembira daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia ayah dia adalah sebenarnya Ahlussunnah wal Jamaah. Abu Hasan Al-Asy'ari ini. Ayah kandung dia. Bukan ayah tiri. Jadi ayah kandung dia Ahlussunnah wal Jamaah. Kata Imam Ibn Furak, Sunni Jama'i. Jadi maknanya Ahlussunnah wal Jamaah. Masya Allah. Sampailah dia berusia 10 tahun. Ayahnya meninggal dunia. Dan sebelum meninggal dunia, ayahnya berwasiat agar pendidikan Abul Hasan nanti diserahkan kepada ulama besar di Basrah bernama Zakaria bin Yahya As-Saji. Zakaria bin Yahya As-Saji dia adalah seorang mufti mazhab Syafi'i. Masya Allah. Dan dia belajar direct ke Rabi' Ibn Sulaiman, murid Imam Syafi'i. Murid kanan. Murid kanan Syafi'i, kan? Dan dia juga seorang ulama hadis. Dia mengarang buku tentang ilal hadis, tentang rijal, dan memang pakar. Zakaria bin Yahya As-Saji ini. Dan Abul Hasan Al-Asy'ari belajar dari dia. Saya bayangkan dia belajar tuh sejak kecil lagi, sebab ayahnya wasiat macam tu kan. Sampailah dia dewasa. Kadang kalau kita baca ulasan-ulasan orang tertentu bincang tentang Abul Hasan Al-Asy'ari, mereka seolah-olah bayangkan Abul Hasan ni sejak kecil sampai 40 tahun Mu'tazilah saja, tak belajar yang lain. Tak tepat. Saya rasa tak tepat, tak mungkin. Tak logik perkara itu berlaku. Yang berlaku adalah dia sejak kecil belajar hadis, tapi karena dia nanti tinggal bersama bapa tiri dia kan, ibu kandung dan bapa tiri itu. Jadi selepas ayahnya meninggal, ibunya menikah lagi dengan Abu Ali Al-Jubai. Nama dia Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Jubai, dan dia Rais Mu'tazilah aliran Basrah. Rais Mu'tazilah aliran Basrah ni bukan orang kecil, orang besar. Dan dia juga terkenal sebagai orang yang memudahkan ilmu kalam yang sebelumnya sukar. Tapi sayang buku dia tak sampai kepada kita kecuali satu saja. Ada satu buku bertajuk Al-Maqalat. Itu pun tak sempurna. Ada bagian kandungan dia hilang, manuskrip dia. Tapi itu satu-satunya buku yang sampai kepada kita. Dan Abu Musa Al-Asy'ari masuk ke rumah Abu Ali Al-Jubai. Dia belajar dari Abu Ali bersama-sama dengan anak Abu Ali namanya Abu Hashim Al-Jubai. Itu pun pakar Mu'tazilah juga. Nah, jadi kalau Abu Hashim kekal sampai meninggal dunia Mu'tazilah, padahal guru yang sama, tapi Abu Hasan Al-Asy'ari dia taubat pada usia 40 tahun kan. Dia taubat. Mestilah ada soalan kenapa dia berbeza dua orang yang sama-sama satu perguruan nih. Ya, salah satunya adalah karena Abul Hasan Al-Asy'ari punya guru lain. Asalnya dia memang sunnah, belajar daripada ulama Ahlus Sunnah, dan dia biasalah anak muda terpengaruh dengan guru dia, bapak tiri dia, dan dia ikut dalam mazhab tersebut. Tapi pada masa yang sama dia sangat cerdas ya, Abul Hasan Al-Asy'ari. Jadi dia yang kita boleh bayangkan adalah dia belajar daripada As-Saji, lalu belajar juga dari Abu Ali Al-Jubai. Dia bandingkan dua pemikiran tu. Dan berlaku pergolakan dalam hidup dia. Ya, dalam pemikiran dia sampailah ke puncaknya dia berdebat dengan Abu Ali Al-Jubai dan memutuskan untuk tinggalkan Mu'tazilah. Tak mungkin dia terus saja orang bayangkan dia Mu'tazilah selama 40 tahun, lepas tu baru belajar hadis, tak macam tu.
Yang berlaku adalah dia belajar hadis sejak kecil. Masya Allah. Dan guru dia bukan cuma As-Saji saja. Guru dia yang lain adalah Abu Khalifah Al-Jumahi, Al-Fadl bin Hubab. Abu Khalifah Al-Jumahi juga seorang pakar dalam mazhab Maliki dan ahli hadis. Menariknya Ustaz Wadi ya, As-Saji dengan Al-Jumahi adalah guru Al-Asy'ari dalam hadis. Dia juga guru Ibn Hibban. Subhanallah. Jadi Ibn Hibban datang ke Basra belajar daripada dua orang nih. Dan kalau kita bandingkan pemikiran Ibn Hibban dengan Al-Asy'ari kurang lebih sama. Jadi yang saya nampak macam betul kata para ulama, Al-Asy'ari bukan mencipta perkara baru. Dia terima daripada guru-guru dia kan. Subhanallah. Kalau tak macam mana dengan Ibn Hibban sama pemikiran tuh. Jadi kalau kita baca buku Sahih Ibn Hibban, tengoklah, perhatikan hadis-hadis bincang tentang akidah, bincang tentang sifat, takwil diamalkan, tafsir diamalkan dan lain sebagainya. Nah, sebab sumber yang mereka terima adalah sama, yaitu dari As-Saji, dua guru yang sama. Dari dua guru yang sama, Saji, Jumahi dan lain sebagainya. Nah, Abul Hasan Al-Asy'ari secara ringkasnya dia berlaku pergolakan pemikiran. Yang saya bayangkan adalah pergolakan pemikiran sejak kecil sampai 40 tahun, dan dia menerima mendapatkan mimpi jumpa Nabi ketika bulan Ramadan. Nabi katakan kepada Abul Hasan Al-Asy'ari dalam mimpi tersebut, dikatakan, Abul Hasan, awak belajar hadis tak? Dia katakan, saya belajar Rasulullah. Awak nampak tak dalam hadis bahawa kaum mukminin akan melihat Allah nanti di akhirat? Dia cakap, ya saya nampak. Kenapa engkau tak ambil? Sebab, kata dia, sebab bertentangan dengan prinsip saya tadi yang kita cakapkan, Al-Ra'i. Dia cakap hadis, hadis, tapi bertentangan dengan prinsip-prinsip akliyah yang kita dah bina. Ya tak? Kata Nabi, coba awak fikir balik. Sebenarnya tak bertentangan. Awak fikir balik. Nabi pergi dalam mimpi itu, dia balik, dia bangun tidur, dia rasa ketakutan, dia laksanakan apa yang Nabi suruh, dia pikirkan lagi dan nampak macam betul. Masya Allah. Maknanya dia dah tahu belajar hadis tu lama tu. Cuma kenapa dia tak ambil? Karena macam tadi lah, prinsip Al-Ra'i, hadis bertentangan dengan prinsip yang dia punya. Prinsip yang dia punya. Jadi kalau ahlul hadis, tak, kita kena ambil hadis, prinsip tu kalau apa yang Nabi sebutkan kena dahulukan berbanding prinsip-prinsip logik yang macam tadi. Nah, akhirnya ada beberapa kali jumpa dalam mimpi tersebut. Akhirnya dia tinggalkan Mu'tazilah, dan dia kemudian beralih kepada mazhab Ahlul Hadis, tapi sekali lagi bukan mazhab Ahlul Hadis peringkat kedua dan ketiga, bukan peringkat Ahlul Hadis yang rawi dan awam dan orang awam, tapi dia peringkat al-hadis yang kita sebut sebagai ahlun nazar. Dengan bahasa lain, pada zaman tu ada al-hadis yang juga masuk dalam kategori Hanabilah kan. Hanabilah tu masuk dalam kategori al-hadis juga. Tapi maknanya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari kembali ke al-hadis, tapi bukan ke mazhab Hanbali. Bukan ke mazhab Hanbali. Ini kena jelas. Ya, ini kena jelas bahwa dia kembali kepada al-hadis, tapi al-hadis yang kita sebut sebagai ahlun nazar, bukan kumpulan yang berbeza. Nah, Imam Al-Hasan Al-Asy'ari kemudian membina semula ilmu kalam. Yang semula ilmu kalam dipegang oleh Mu'tazilah, dibina di atas asas Ahlul Ra'i macam tadi. Ilmu kalam di tangan Abul Hasan Al-Asy'ari ditukar asasnya kepada asas Ahlul Hadis. Jadi apa yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis kena ditetapkan, kena dibela. Tak boleh kita reject dia dengan alasan bertentangan dengan akal, bertentangan dengan kaedah dan lain sebagainya. Tak, hadis Nabi kena diterima, dan akal ni kena follow
hadis tersebut. Itu sebabnya kita Ana tak setuju kalau orang katakan mazhab Asy'ari adalah mendahulukan akal daripada wahyu. Yang berbukti adalah dia telah tukar ilmu kalam tu asas yang paling asasnya daripada mendahulukan akal seperti yang dibuat Mu'tazilah kepada mendahulukan hadis berbanding akal tersebut. Itu sebabnya apabila kita baca kitab Luma dan lain sebagainya kita akan nampak dia tetapkan apa yang ditetapkan oleh hadis, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala boleh dilihat di akhirat, bahwa Al-Quran bukan makhluk, bahwa syafaat Nabi ada dan lain sebagainya, semua ditetapkan dalam hadis. Itu yang beliau pertahankan. Nah, kalau tak, pengakuan dia saya tukar mazhab dari Mu'tazilah ke Ahlus Sunnah, bohong. Kenapa? Sebab asas awak masih sama. Betul tak? Ya. Awak katakan saya tinggalkan Mu'tazilah, kembali ke Ahlus Sunnah, tapi asas awak sama, yaitu dahulukan akal daripada hadis wahyu. Maknanya tak beza. Macam Mu'tazilah juga. Macam Mu'tazilah juga. Nanti kalau asas sama, kesimpulan samalah. Tapi apa yang berlaku tak? Al-Hasan Al-Asy'ari betul-betul tinggalkan Mu'tazilah dan betul-betul kembali kepada mazhab al-hadis. Dia pertahankan mazhab al-hadis dengan dalil-dalil akli. Dalil-dalil akli. Dan ini yang bezakan Imam Abul Hasan dengan al-hadis yang lain. Dia sebutkan dalam kitab Luma bahawa dia menetapkan, dia menerima nazar. Nazar itu adalah pemikiran. Setengah al-hadis dia reject nazar sama sekali. Dia tak terima akal sama sekali. Dia katakan apa yang ada dalam hadis kita terima, apa yang dalam itu sama ada hadis itu sahih ke tak sahih ke, dan secara literal bertentangan dengan akal ke tak bertentangan, mereka tak peduli. Yang penting akal tak boleh diterima sama sekali. Tapi Imam Abul Hasan Al-Asy'ari katakan kita terima hadis, kita terima nazar, kita combine dua-dua perkara ni. Dan kalau pengaruh ni beliau sebutkan dalam kitab Luma, dan juga kalau Ustaz ingat kita baca Luma Syirazi dulu, ya kan, dalam usul fiqh dia bincang berkenaan dengan apa itu nazar. Dia katakan an-nazar adalah al-fikrul muaddi ilal matlub. Adalah penggunaan akal pemikiran untuk sampai kepada objek yang kita nak capai, ya kan? Dan dia katakan wa minan nas man ankara an-nazar wa huwa khata'. Ya kan? Setengah manusia mengharamkan atau melarang penggunaan nazar, itu silap. Itulah pandangan Asy'ari juga. Asy'ari ada buku bertajuk Istihsanul Khawd fi Ilmil Kalam, atau tajuk lain dia Al-Has 'alal Bahas. Di situ poinnya adalah dia galakkan kita guna nazar selain kita guna Quran Sunnah. Dua perkara ni kita kena gabung. Kita tak ambil Quran Sunnah saja, tinggalkan pemikiran sama sekali. Tak, dua-dua ni kena digunakan dengan sebaik-baiknya untuk mempertahankan agar penghujahan kita sempurna. Ini yang menjadi asas pemikiran Abul Hasan Al-Asy'ari. Dan dengan pemikiran tersebut dia berbeza dengan sesetengah al-hadis yang meninggalkan nazar sama sekali. Ya kan? Al-hadis ada yang menolak pemikiran sama sekali, ya kan? Dia hanya ambil Quran dan Sunnah saja. Alhamdulillah, kita menjawab banyak bagi pihak umat Islam hari ni yang menunggu jawapan ni lah, jawapan-jawapan yang tepat lah, kena dengan keadaan sekarang ni, betul.